يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم. Dan mereka yang ingkar berkata kepada Nabi Muhammad, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami untuk menjadi saksi tentang kerasulanmu jika engkau betul dari orang-orang yang benar. Tiadalah kami menurunkan malaikat melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan pada ketika itu mereka yang ingkar tidak akan diberi tempoh lagi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad dalam kalangan kaum-kaum yang telah lalu. Dan tiada seorang rasul pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ngejeknya. Sebagaimana hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki perasaan mempersendakan rasul-rasul. Dengan demikian pula kami masukkan perasaan yang seperti itu dalam hati orang-orang yang berdosa yang menentang. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran yang engkau bawa. Padahal telah pun berlaku undang-undang membinasakan orang-orang yang telah lalu yang mendustakan rasul-rasulnya. Dan kalaulah kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit, kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu pada siang hari yang membolehkan mereka menyaksikan segala kenyataan yang ada, tentulah mereka akan mengingkari kenyataan yang benar itu dengan berkata, hanya mata kami telah disilapkan penglihatannya, bahkan kami adalah kaum yang telah disihirkan oleh Muhammad. Dan demi sesungguhnya kami telah menjadikan di langit bintang-bintang yang berbagai bentuk dan keadaan, serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya. Dan kami pelihara urusan langit itu dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang kena rejam. Kecuali syaitan yang curi mendengar percakapan malaikat di langit, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menyala, yang nyata kelihatan. Dan bumi ini kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunung ganang yang kukuh berdiri, yang kukuh terdiri, serta kami tumbuhkan padanya tiap-tiap sesuatu yang tertentu timbangannya. Dan kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup
Juga kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenarnya menyediakan rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja pembendaharaannya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. Dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Maka dengan itu kami menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami berikan kamu meminumnya. Dan bukankah kamu yang berkuasa menurunkannya atau menyimpannya? Dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan kamilah yang kekal memiliki segala-galanya. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang segera berbakti di antara kamu. Dan sesungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang lambat. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang menghimpunkan mereka semuanya. Sesungguhnya ia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat-ayat yang kita bacakan bermula daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-25. Daripada suratul Hijr. Surah yang ke-15 pada juzuk yang ke-14. Yang menceritakan tentang perkataan fitnah, maki hamun pendustaan orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Dan jawapan terhadap segala propaganda, penipuan dan juga sikap memperolok-olokkan kepada Rasulullah yang diutuskan oleh Allah. Dan seterusnya ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan tentang mazahir, iaitu gambaran kekuatan, kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengutuskan angin-angin, yang menjadi ejen pendebunga, yang menghidupkan, yang mematikan, ilmu Allah yang sempurna, serta hari kebangkitan di mana manusia dihimpunkan. Ini intipati ayat yang kita baca, yang menjadi sifat ayat Makkiyah berbicara tentang ketuhanan. Berbicara tentang kenabian dan kerasulan. Berbicara tentang wahyu dan Al-Quran. Berbicara tentang kiamat dan hari kebangkitan. Ini mazahir atau ini gambaran surah Makkiyah. Ini surah yang diturunkan sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini pada ayat 1 dan 5 menerangkan tentang kebenaran Al-Quran dan menerangkan bagaimana nanti orang-orang kafir yang akan diazab dalam neraka berangan-angan dan bercita-cita kalau mereka dahulu ikut Allah, ikut perintah Allah, beriman kepada Rasulullah dan menjadi orang Islam. Tetapi angan-angan mereka ini ialah angan-angan yang sia-sia. Yang Allah Ta'ala juga menjelaskan dalam ayat sebelum ini bahawa nikmat yang dirasakan oleh orang kafir itu cumalah nikmat yang sementara. Dan kelak mereka mengetahui balasannya. Dan semua orang-orang kafir, Allah telah menetapkan waktu untuk membinasakan mereka. Tidak perlu mereka mencabar Allah dan Rasul. Datangkan kebinasaan pada kami kalau benar Islam itu benar. Datangkan kehancuran kepada kami kalau benar yang dibawa oleh Rasul. Tidak perlu mencabar kami kerana setiap waktu telah kami tetapkan bila mereka akan mati, bila mereka akan binasa, bila mereka akan dihumbangkan dalam neraka. Tiada yang mendahulukan, tidak ada yang boleh melambatkan. Maka Allah Ta'ala menyebut kenapa orang kafir ini layak dihumbang dalam neraka. Kerana sifat dan sikap mereka yang memperolok-olokkan Nabi yang diutuskan. Walhal mereka mengenali Nabi. Tidak ada Nabi yang diutuskan pada mana-mana umat melainkan mereka mengenalinya sebagai orang baik. Mereka mengenalinya sebagai keturunan baik. Mereka mengenalinya sebagai seorang yang bercakap benar. Mereka mengenalinya sebagai orang yang paling bermaruah dan berakhlak. Nabi-Nabi ni dia bukan pergi ke kampung yang orang tak kenal dia, lalu pun mengajak beriman. Tidak. Nabi-Nabi yang Allah utuskan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam masyarakat yang kenal Rasulullah daripada kecil. Bukan kenal keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kenal sifat Rasulullah waktu kecil, waktu remaja,
sehingga waktu dewasa, waktu matang, waktu berkahwin, waktu berniaga dan waktu bermuamalah dengan mereka. Maka kalau saya katakan bahawa semua rasul yang diutuskan kepada kaum masing-masing, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaumnya amat mengenalinya selok-belok. Bukan mengenali sifatnya, bukan memuji mereka. Orang baik, orang soleh. Tiba-tiba lihat bagaimana bila Rasulullah membawa kebenaran, mengajak mereka beriman, mengajak mereka membuang berhala dan syirik, menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidup, yang mematikan, dengan menolak keberhalaan dan penyentuhan yang tidak memberi manfaat dan mudarat, yang diciptakan dan tidak mencipta apa-apa, yang tidak mendatangkan apapun kebaikan, hanya kerana hujah nenek moyang. Maka kata mereka waqalu, dan berkata orang kafir. Siapa di sini? Yang dimaksudkan ialah musyrik Mekah. Tetapi ia sebenarnya ungkapan semua orang kafir atas dunia. Waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, wahai yang diturunkan kepadanya Quran, innaka lamajnun, kamu gila sebenarnya. Mereka berkata, wahai orang yang mendakwa bahawa wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini dakwaan kata mereka. Maka kamu gila. Lau ma ta'tina bil malaikah, kenapa tak datang pada kami malaikat? Yang datang orang ni kenapa? Bawakan kepada kami malaikat in kunta minas sadiqin, dan membenarkan kamu sebagai rasul. Ya, kalau kamu benar rasul, maka kamu dekat dengan malaikat. Bawa turun malaikat. Lalu bila Allah Ta'ala menjawab syubhat, kekeliruan yang mereka bawa. Walhal mereka bila bercakap mengarut macam ni, mereka pun tahu dah mengarut. Pertama, bila mereka kata Nabi mendakwa Al-Quran diturunkan padanya. Walau mereka tahu Quran ialah bahasa yang mereka sendiri tak boleh cabar. Mereka tak mampu mencabarnya walaupun satu ayat. Apatah lagi surah yang sempurna. Dan mereka mengetahui Al-Quran bukan kalam manusia. Dan mereka juga macam kita sebut pada mukadimah, mereka kenal Rasulullah bukan orang gila. Tidak mungkin Al-Quran yang hebat diberikan pada orang gila. Kita, tuan-tuan sekalian, ambil contoh. Kalau tuan-tuan ada satu benda berharga, boleh tak beri orang gila jaga? Tak mungkin kita beri orang gila jaga. Kita cari orang normal jaga. Kita ada anak, sebab kita nak masuk bilik air, nampak orang gila seorang. Dia kata, boleh tak awak jaga anak saya nak pergi bilik air? Ni anak kita sayang sekali, kita suruh orang gila jaga anak kita. Adakah masuk akal bahawa bila kita menyuruh orang gila untuk memegang suatu perkara amanah yang mulia? Tak masuk akal. Al-Quran dibaca oleh Rasulullah. Al-Quran diperdengarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Bagaimana orang gila boleh membaca? Tuan-tuan, orang gila dia tak boleh baca. Sebab tu kalau kita jumpa orang gila bagi buku, boleh baca tak? Dia boleh cakap, cuba baca, tak boleh. Dia tak mampu membaca. Dan boleh tak dia membacakan suatu benda yang indah? Suruh orang gila berpuisi. Ini kan pula membaca Al-Quran. Kerana orang gila bahasanya tidak tersusun. Bahkan mereka tahu orang gila tak mungkin berkahwin. Dan tak mungkin punya anak pinak. Dan tak mungkin orang gila ada pengikut. Ada tak orang gila ada pengikut? Orang gila, kalau 3 orang gila, 3-3 ni kepala, dia 3-3 pemimpin, tak ada pengikut. Ini kan pula Rasulullah mereka lihat. Pengikut Rasulullah bertambah setiap hari. Di kalangan orang-orang yang mereka kenali bijak, cerdik, berpengaruh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Seperti Uthman bin Affan, ini pada permulaan Islam. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Seperti Sa'id bin Zaid, ini yang awal memeluk Islam. Mereka kenal orang ni. Maka percakapan mereka itu telah mendustakan apa yang mereka katakan. Lalu mereka kata, kalau benar kamu Nabi, bawa malaikat turun. Allah jawab, ma nunazzilul malaikata illa bilhaq. Kami tak akan turunkan malaikat melainkan dengan membawa yang sebenar. Wa ma kanu idza munzarin, dan mereka kalau diturunkan malaikat, mereka tak akan lagi diberi tempoh, melainkan mereka akan dibinasakan terus kalau tidak beriman. Allah Ta'ala, dia ada sunnatullah dan peraturannya. Selagi mana tidak turun malaikat untuk membuktikan kebenaran mana Rasul, berarti mereka masih diberi tempoh untuk berfikir
dan untuk bermuhasabah setiap perkataan yang disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita baca surah Al-An'am, bila mereka kata turunkan malaikat, lalu Allah menjawab, kalau Allah turunkan malaikat, malaikat ini kena berupa manusia juga. Sebab dengan gambaran malaikat kamu tak boleh tengok. Maka dia akan berupa manusia. Dan manusia yang kami rupa pula mesti berupa lelaki pula. Maka kami tak akan buat benda-benda yang sama. Baik kami hantar terus manusia yang sama macam kamu. Dan nanti kamu pula akan kata itu malaikat bukan orang. Tak mungkin sama kita punya keperluan. Malaikat ni tak kahwin, malaikat ni tak makan, tak minum. Sedangkan kamu makan, kamu minum, kamu berkahwin. Ia berlainan dengan fitrah kamu manusia. Allah hantar Rasul itu mengikut fitrah manusia. Bukan mereka orang-orang musyrik Mekah bukan tak tahu. Belum ada Nabi di kalangan mereka. Mereka kawan Yahudi. Mereka bertanya dengan ahli kitab. Bahkan tidak pernah ada Nabi-Nabi itu dilantik dari malaikat. Semuanya orang. Kerana itu dialog ini dialog yang sama semenjak zaman berzaman. Kita yang sama. Mereka tidak mahu berfikir apa yang disampaikan, tapi mereka mencari alasan bagaimana menolak apa yang disampaikan. Walau bendanya mudah, apa yang Rasulullah sampaikan fikir dan kamu akan nampak kebenaran. Tapi bila disampaikan yang baik, mereka mencari alasan, maka alasan-alasan ini tak logik dan bertentangan dengan apa yang maklum. Allah jawab, wa ma kanu idza munzarin, kalau malaikat turun, kamu akan terus dikenakan azab. Habis. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kemudian Allah menjawab persoalan Al-Quran. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran. Yang kamu kata, wahai orang yang mendakwa Quran diturunkan padanya. Ya, kami yang turunkan. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pelihara Al-Quran. Kalau Al-Quran ini manusia yang buat, dia takkan terpelihara. Tetapi kalau Al-Quran ini Allah yang turunkan, maka dia akan dipelihara. Kenapa Al-Quran dipelihara, kitab-kitab yang lain tidak dipelihara? Pertama, Al-Quran merupakan wahyu yang terakhir. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Dan membawa risalah yang terakhir. Yang wajib diimani oleh semua. Itu yang pertama kenapa Al-Quran ini kekal sampai kiamat. Yang kedua, Al-Quran ini Allah jaga. Allah tak beri penjagaan Al-Quran ini pada manusia. Berbanding dengan kitab Taurat, kitab Injil, Allah beri kepada manusia jaga dan manusia mengkhianatinya. Allah berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbab bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Allah sebut dalam suratul Maidah ayat ke-44. Sesungguhnya kami turunkan Taurat. Padanya ada petunjuk dan cahaya. Yang berhukum dengannya semua para nabi. Kepada orang yang tunduk, yang beriman, yang mendapat hidayah. Dan segala para rabbaniyun yang mentaati Allah. Dan segala pendeta. Bimastuhfidhu min kitabillah. Dengan apa yang mereka diperintahkan bagi menjaga wahyu Allah ini. Wa kanu alaihi syuhada. Mereka menjadi bukti dan saksi. Kitab Taurat, kitab Injil, Allah suruh para pendeta, para ulama jaga. Lalu mereka menokok tambah. Al-Quran, Allah Ta'ala yang jaga. Kerana itu Al-Quran tidak akan ada tokok tambah. Tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada perbezaan walaupun zaman berlalu dengan tempoh yang panjang. Bermula diturunkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu yang kita warisi tanpa berbeza walau satu huruf, walau satu ayat. Al-Quran yang sama. Yang dibaca oleh Rasulullah, surah Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya, Ali Imrannya, An-Nisa'nya, demikian juga kita baca yang sama. Penutupnya An-Nas, demikian juga kita baca surah yang sama. Ayat kursinya sama, tak ada beza. Maka ini menunjukkan Al-Quran yang turun dari Allah, yang cuba diubah. Sebab bila mereka menolak Islam, mereka buat satu propaganda dan buat satu muamarah konspirasi, bagaimana nak rosakkan Islam. Pasti yang pertama mereka rosakkan, mereka pergi kepada mencari kelemahan Rasulullah SAW. Sepanjang zaman mereka buat. Dan mereka tidak berjaya. Yang kedua ialah mereka akan ta'anah, yakni
kita katakan cuba mengubah Al-Quran. Mereka melakukannya berbagai cara. Quran tak boleh diubah. Maka bagaimana kamu kata, kalau kamu kata Muhammad gila dengan membawa segala keterangan untuk mengatakan Muhammad gila, kamu tak akan jumpa. Sebab perkataan gila ini cuma tahakum. Tahakum ni maknanya cakap aja bukti tak ada. Ini tahakum. Cakap-cakap je. Saya boleh kata siapa pun gila. Awak gila semua. Tapi bukti tak ada. Saja saya nak kata awak gila. Bila mereka kata Muhammad gila, tadi ini ucapan yang orang Mekah sendiri tak percaya Muhammad gila. Oleh kerana mereka ni pimpinan, ada kuasa, mereka cuba bawa gelaran ini biar dia berterusan untuk menghalang orang lain mendekati Nabi SAW. Maka dikatakan gila. Tentang gila, satu tuduhan paling besar dalam merosakkan reputasi manusia. Credibility manusia. Maka dikatakan gila. Kalau tak gila, pergi ajaran sesat pun. Tapi mereka tu pergi yang paling tinggi sekali, gila. Tuan-tuan, orang gila semua orang kenal. Gila ni kita tak perlu belajar kat universiti untuk kenal orang gila. Ambil khusus khas. Saya punya sarjana bidang saya cara-cara mengenal orang gila. Tak ada. Sebab benda tu basic. Kita nak kenal orang gila, kita tengok dia berjalan pun tahu gila tak gila. Dia datang order makanan kita tahu gila tak gila. Bukan susah nak kenal orang gila. Tak susah. Maka bila mereka menyebut secara tahakum, iaitu tuduhan semata-mata tanpa bukti, itu tidak perlu dijawab oleh Allah. Kenapa? Sebab kalau kita nak jawab semua benda tuduhan tanpa bukti, maka tak ada lagi, kita katakan kita memberi ruang kepada orang itu menuduh dan menuduh. Kalau kita bercakap dengan orang, siap tuduhan tu kita nak jawab, maka sebenarnya kita memberi ruang untuk dia terus menuduh kita. Diam je. Sebab benda tu pun dia tahu tak betul. Kalau dia kata awak ni makan rasuah, misalnya, dan kita tahu kita tak makan rasuah, dan dia pun tak buat bukti, cuma duk sifir awak makan rasuah, dia tak akan beri kesan apa-apa. Kenapa? Perlu pada bukti. Maka kata gila, bukti ini dapat dianalisis oleh serendah-rendah manusia. Bagaimana orang gila ditakuti? Orang gila biasa kena kurung. Orang gila percakapannya tidak mampu melawan orang-orang yang normal. Tapi Rasulullah SAW berhujah dengan mereka. Dan setiap kali itu mereka kalah. Apakah orang yang berjaya mengalahkan orang dianggap gila? Maka kita pakai kaedah mana? Dia berdebat, kemudian dia menang, kita pun isyak dia gila sebab dia menang. Maka yang menang itulah yang paling cerdas akalnya, yang paling kuat hujahnya. Dan bila mereka kata Quran ini adalah direka oleh Muhammad, tidak diturunkan kepada Rasulullah sebagai Nabi, maka jawabnya, lihat Al-Quran ini yang sifatnya terpelihara dan terjaga, tak boleh dipindah, tak boleh diubah, dan kamu tidak boleh membawa seumpamanya. Kemudian kata Allah, walaqad arsalna min qablika, sesungguhnya kami telah utuskan sebelummu wahai Muhammad, fi syi'il awwalin, pada generasi dulu. Pada generasi dulu sama. Kamu bukanlah rasul yang pertama yang kami utuskan wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Sebelum ini kami dah beri pada umat-umat yang terdahulu. Syiah, yakni umat-umat al-awwalin yang terdahulu. Syiah itu kalimah jamak plural kepada syiah. Syiatun artinya kelompok, kumpulan. Bukan syiah yang ajaran sesat tu. Dalam bahasa Arab, syiah, hadza min syiatihi, ini penyokong orang ni, ini penyokong orang ni. Jamaknya syiah. Yakni kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan, umat-umat. Kami, wahai Muhammad, kata Allah, sebelum ini kami dah utuskan rasul-rasul yang banyak pada umat terdahulu. Dialog penentang ni sama, kata Allah. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak diutuskan kepada mereka rasul, melainkan mereka tetap akan menghina dan mempersendakan. Perkataan yastahzi'un, mempermain-mainkan, artinya mereka akan suka tuduh-tuduh tanpa ada bukti dan saksi. Antara benda yang mereka suka tuduh, gila, bodoh, dan badia ra'yi, akal tak sempurna, dan lain tuduhan yang merujuk kepada kekuatan intelektual ataupun keilmuan. Tetapi ternyata mereka setiap kali berhadapan dengan Rasul, mereka kalah berhujah. Orang bila kalah hujah, mereka menggunakan kaedah memperolokkan, mempersendakan.
Kalau kita sebut menganjing, maksudnya cuba untuk kemenangan-kemenangan ataupun hujah yang kuat tadi, cuba direndahkan dengan cara mereka mempermainkannya. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, jangan sedih. Semua Rasul, dialog penentangan mereka sama. Mereka dituduh bohong, mereka dituduh gila, mereka dituduh sekian sama. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. Demikian penyakit yang melanda setiap orang-orang yang mensyirikkan Allah. Apa dia penyakit dia? Suka mempersendakan, suka memperolokkan. Mereka tidak mau menggunakan akal untuk berfikir. Jauh sekali untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah ada satu penyakit syirik yang tak ada ubat. Penyakit-penyakit tadi yang menyelinap masuk dalam hati mereka, yang melekat dalam hati mereka, kesang sombong, ego, takabur mereka. Akhirnya tiada kebaikan yang mereka dapat daripada apa yang mereka dengar. Kata Allah, la yu'minu nabi. Mereka sekali-kali tidak akan beriman. Kalau begitu sikap mereka mempersendakan, maka selama-lamanya mereka tidak beriman. Sebab itu kita lihat, kelompok yang beriman, kelompok yang berkata, kalau apa yang Muhammad bawa itu betul, maka apa salah kita ikut? Dan kalau apa yang Muhammad bawa itu salah, kita mengetahui yang salah dan betul. Kalau mereka pun dengar, yang ini yang beriman. Orang-orang yang berruang untuk berfikir, orang-orang yang memeruang akal mereka untuk menapis apa yang didengari, orang ini yang akan beriman. Tapi orang yang pada awal tolak mentah-mentah tanpa ingin berfikir, bahkan terus membawa label-label yang ternyata begitu bersalah dengan apa yang berlaku, maka orang ini Allah Ta'ala tutup hati mereka. Sebab itu tuan-tuan kita diajar, bila kita dengar satu kebaikan, jangan berperangai macam orang kafir. Cuba dengar dulu. Kalau kita terus dengar satu label, ni sesat, ni tak betul, cuba dengar dulu. Kalau betul dia sesat, dengarlah. Kita pun dapat beza sesat tak sesat. Kita pun ada asas juga. Kalau dia ni mengaruk, mengabang, merapu, merabang, kita dengar dulu. Betul ke dia mengaruk, dia merapu, merabang? Atau yang kata mengaruk, merapu, merabang tu yang mengaruk? Allah beri kita akal. Maka kenapa untuk takut untuk kita dengar sesuatu yang baik? Hanya kerana orang cuba dah labelkan benda ni tak elok dan tak bagus. Cuba dengar dulu. Perhatikan. Oh, tak ada masalah apa. Okey. Dia bercakap benda yang baik. Dia ajak ke arah makarimul akhlak, akhlak yang baik. Dia ajak kita bersatu padu, jangan berbalah. Maka apa masalah? Tapi kita akan ada terus kelompok manusia yang bila mendengar benda baik, mereka telah tutup pintu hati mereka untuk mendengar. Kelompok ini yang ditutup pintu hati mereka. Sebab itu kata Allah, la yu'minu nabi. Sekali-kali dengan sikap dan perangai itu mereka tak akan beriman. Wa qad khalat sunnatul awwalin. Telah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Yang suka persendakan Nabi dan Rasul, kelompok inilah yang tidak beriman, kemudian dibinasakan. Sejarah tunjuk. Semenjak zaman Nabi Nuh, Rasul yang pertama diutuskan. Sehingga zaman Nabi Isa AS. Sebelum kebangkitan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana kaum yang mempersendakan, yang memperolokkan, yang menghina para Nabi, maka semua mereka akhirnya kesudahan mereka dibinasakan oleh Allah. Dua kesudahan yang menimpa mereka. Pertama, Allah tutup pintu hati mereka, mereka tidak beriman. Yang kedua, Allah Ta'ala binasakan mereka. Ya, bila Nabi Allah Musa dipermainkan oleh kaumnya, dipermainkan oleh para penentangnya, oleh Fir'aun yang menghinanya, oleh Haman yang menghinanya. Akhirnya kedua makhluk ni tak beriman selama-lamanya. Tengoklah Rasulullah bila Abu Jahal, Abu Lahab, ini yang menghinanya. Akhirnya orang tak beriman sampai bila-bila. Mati dalam keadaan kufur. Siapa yang tidak merendahkan akalnya untuk mendengar dan untuk memilih ataupun menilainya, maka orang ini tidak akan beriman. Yang merendahkan akalnya, mendengar, orang ini akan beriman. Ini sunnatullah. Sebab itu apa pun kita kata pada orang, dengar dulu. Kita kan kalau nak nasihat orang, orang tu tak nak dengar, macam mana kita nak ubah dia? Maka kita kata dengar dulu. Saya nak cakap ni, dengar dulu. Saya tak nak dengar, saya tak nak dengar. Bila dia cakap saya tak nak dengar, maka dia tak akan dapat kebaikan. Dengar dulu. Kalau baik, awak ambil. Kalau tak baik, awak tinggalkan. Awak dengar dulu. Maka ini isu orang yang tidak mau mendengar. Kata Allah, walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun. Allah nak beritahu betapa Allah tutup pintu hati mereka. Andai kata kami bukakan kepada mereka pintu langit. Kalau buka pintu langit,
Fazallu fihi ya'rujun. Lalu mereka naik ke langit. Mereka boleh naik ke langit, tak payah ada tangga naik. Kata Allah, orang bila hati dah keras, kaku, hati dah beku, walaupun kami tunjuk kebenaran yang jelas, mereka tetap tidak akan beriman. Bahkan mereka akan twist benda tu, mereka akan spin benda tu ke arah perkara lain. Mereka akan kata, ya kalau turun malaikat, mereka kata, ni bukan malaikat, ni sihir, ni jin ifrit. Bila diberikan apa yang mereka nak, oh ini sihir, bukan betul. Ini cuma khayalan, takhayulat. Ini cuma, kita katakan sebagai ilusi dan sebagainya. Kata Allah, kalau kami bukakan pada mereka pintu langit, lalu kami biarkan mereka naik, laqalu, mereka akan kata macam ni. Spin mereka macam ni. Innama sukirat absaruna. Ini permainan mata ni, silap mata ni. Mata kita ditipu. Bal nahnu qaumun mashhurun. Kita telah disihir oleh Muhammad. Baik, kalau mereka dapat apa yang mereka nak daripada segala kebenaran mukjizat, mereka tetap akan spin benda tu. Kalau turun malaikat sekalipun mereka, ni bukan malaikat, ini jin pada pasir sekian-sekian. Kalau dibuka pintu langit, mereka kata, oh kita sebenarnya dikhayalkan. Bukan langit dibuka, kita dikhayalkan. Kita mungkin kena sihir Muhammad. Seolah-olah langit terbuka tapi tak terbuka. Begitu permainan mereka dalam menolak. Jadi kalau orang ada penyakit macam tu, dibawa 1001 alasan, walau sudah diberikan kebenaran, maka orang ni tak boleh dirawat. Yang dapat merawatnya ialah mereka dibinasakan oleh Allah SWT. Jadi Allah nak gambarkan kelompok yang paling keras dalam menentang Rasulullah. Di sana ada kelompok yang agak minimum dalam penentangan pada Nabi SAW. Ini kelompok paling keras. Dan kelompok ini Allah tutup pintu hati mereka. Bahkan kalau diberikan pada mereka segala keajaiban yang mereka nak, mereka tidak akan beriman. Maka daripada Allah tunjuk benda ni, baik Allah tunjuk sesuatu yang biar mereka fikir sendiri. Kata manusia ni, kalau kita nak tunjuk benda yang pelik, aneh, agak suka mereka nak analisis benda tu. Kerana kemampuan akan mereka lambat untuk mengetahui sesuatu. Kata Allah, baik, kamu tak akan dapat fikir mengenal Tuhan dengan cara macam tu. Otak kamu bukan seumpama itu. Kami tunjuk tanda-tanda lain. Cuba kamu fikir tanda-tanda ini untuk mengetahui kebenaran agama Allah. Kata Allah, walaqad ja'alna fis sama'i buruja. Kami jadikan di langit itu bintang-bintang. Buruj, yakni bintang-bintang yang zahir yang nampak. Buruj ialah bintang-bintang yang indah yang kamu nampak, yang beri manfaat, matahari, bulan, bintang-bintang. Ini buruj. Dengan segala bentuk-bentuk yang indah. Yang zahir di tengah malam, yang zahir di tengah siang. Maka kami jadikan di langit itu buruj. Wazayyannaha, dan kami hiasinya. Linnazirin, untuk dinikmati pemandangannya. Baik, Allah bawa manusia fikir pada kejadiannya. Daripada kamu fikir kamu nak benda pelik-pelik, biar turun malaikat lah, nak naik ke langit lah. Baik, kenapa tak guna akal dengan level pemikiran untuk mengetahui kebenaran? Tentu setiap benda, bila kita menggunakan dengan cara betul, baru kita dapat hasilnya. Tapi kalau kita cuba guna cara yang tak betul, kita tak akan dapat hasil yang sebenar. Maka akal ni digunakan untuk berfikir, menghayati. Kita ada proses akal ini berfungsi. Maka Allah menyuruh manusia gunakan akal. Fikir dia elok. Tengok, apakah ini berhala yang buat? Bintang-bintang di langit, apakah berhala yang buat? Matahari dan bulan dan segala planet, apakah ini berhala yang buat? Apakah ini sekutu yang buat? Apakah ini sembahan kamu yang buat? Ataupun Allah? Fikirkan, kata Allah lagi, wa hafiznaha, kami menjaga langit. Min kulli syaitanir rajim, daripada setiap syaitan yang terkutuk. Allah menjelaskan dalam ayat ini, antara peranan syaitan ialah mereka naik ke langit. Tujuan mereka naik ke langit untuk mencuri rahsia dan membekalkannya pada Tok Nujum. Membekalkannya pada peramal. Membekalnya kepada setiap penenung nasib. Untuk mereka menyesatkan manusia. Ibn Abbas meriwayatkan, kan syayatin la tuhjabu anis samawat fakanu yadkhulunaha wa yasma'una akhbar al-ghuyub min al-malaikah fayalqunaha ila al-kahana falamma wulida Isa alaihi salam
muni'u min salasi samawat falamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni'u minas samawati kulliha fa kullu wahidin minhum idza arada istirqaq as-sam rumiya bisyihabin. Kata Ibn Abbas, asalnya syaitan mereka boleh menembusi langit. Mereka menembusi langit dan mereka masuk ke langit. Dan mereka mendengar berita-berita gaib yang dibicarakan oleh malaikat. Lalu mereka menyampaikannya kepada tukang-tukang tenung, tukang-tukang ujung, penilik-penilik nasib. Ketika mana Nabi Isa dilahirkan, mereka hanya dibenarkan sampai ke lapisan ketiga langit. Sebelum itu mereka sampai ke lapisan ketujuh. Syaitan. Bila Nabi Isa dilahirkan, mereka disekat, mereka hanya boleh naik langit pertama, kedua, ketiga. Maka berita yang mereka dengar mula tidak tepat. Benarnya satu dicampur aduk. Kemudian bila lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bermula hari itu syaitan ditutup untuk naik ke langit dan tak boleh lagi naik. Dan satu hadis, satu ketika dunia syaitan mendapat berita yang gempar. Sehingga mereka menjadi tertanya-tanya apa yang berlaku sebenarnya. Lalu iblis mengumpulkan mereka semua. Kerana mereka tidak dibenarkan lagi naik ke langit. Apa berita ini? Apa sebab? Selama ini mereka menjadi perantaraan dengan ahli sihir. Perantaraan dengan tukang nujum. Perantaraan dengan tukang tenung nasib. Atau disebut kahana, kahin. Penenung peramal-peramal. Ahli-ahli sihir. Kali ini mereka langsung tak boleh naik. Bukan mereka tak dengar berita. Kalau selama ini mereka dengar jelas. Bila lahir Nabi Isa mereka dengar dan mereka campur-campur aduk. Kali ini memang tak dengar langsung. Tak boleh masuk langsung. Maka mereka cari apa puncanya. Lalu iblis mengutuskan semua syaitan untuk cari di satu dunia. Puncanya kat mana? Maka iblis, syaitan bergerak semua. Sehingga mereka menjumpai di pasar seorang lelaki berkata, Qulu la ilaha illallah dakhala jannah. Katakanlah tidak ada Tuhan melainkan Allah, nescaya kamu akan masuk syurga. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah. Mereka berkata, ini sebab kami dihalang. Dakwah Islam sudah pun berjalan. Bila dakwah berjalan, maka sihir akan jatuh. Peramal-peramal akan jatuh. Segala ilmu syirik, segala ilmu-ilmu tahyul mahyu akan tenggelam. Bila Islam mula didakwahkan. Bila Rasulullah menjadi Nabi, menjadi Rasul, kemudian bermula era dakwah, maka berita dakwah ini ataupun ajaran dakwah ini memadamkan segala tahyul mahyu, khurafat, bukan segala berita-berita tukang nujum, tukang tenung, kepercayaan pada bintang-bintang, kepercayaan pada peramal nasib, semuanya habis. Bukan kepercayaan pada jin. Berlindung dengan jin. Inilah dia Islam yang mengubah dunia. Yang selama ini dunia ini dipengaruhi oleh jin. Yalah kita dulu tuan-tuan zaman jahil, nak lalu mana-mana kan kirim salam, beri salam pada jin dulu, minta izin dengan jin. Dan jin pun kita dapat. Yang pertama dapat pingat Datuk jin. Datuk cucu nak lalu, dapat Datuk dah dia jin. Ni jin-jin, setan-setan ni semua menjadikan manusia takut. Bila Islam tersebar, akhirnya jin tak tahu nak letak muka kat mana. Mereka tidak lagi ditakuti. Mereka tidak lagi diharapkan, mereka tidak lagi dipercayai. Orang dah tak jumpa bomo, orang dah tak jumpa ni, orang dah tolak khurafat dan sebagainya. Lihat kekuatan Islam. Orang dah tolak riba, orang dah tolak rasuah, orang dah tolak sekian. Di mana tersebar dakwah, segala benda ni akan hilang. Khurafat hilang, tahayyul mahyu hilang, kebergantungan kepada lain pada Allah akan hilang. Maka iblis mengetahui inilah sebab pintu langit ditutup. Mereka langsung. Ya mereka selama ini melihat pintu langit ditutup, mereka cuba untuk menembusinya. Untuk mencari rahsia dan berita. Kalau pada malaikat, bila Allah takdirkan sesuatu, maka malaikat ini akan menyampaikan. Dan syaitan naik untuk dengar. Dan ia tidak dihalang. Tapi kali ini Allah Ta'ala berfirman, kami jadikan bagi langit itu, min kulli syaitanir rajim. Kami lindungi langit untuk ditembusi oleh syaitan yang direjam. Illa man istarqasam. Melainkan siapa yang cuba untuk mencuri dengar. Fa'atba'ahu bisyihabin mubin. Fa'atba'ahu syihabun mubin. Maka mereka akan dilontar dengan panahan yang tajam. Panahan yang membakar. Api yang membakar. Jadi mereka akan ditimpa dengan syihab. Syihab ni kalau kita terjemah maknanya suatu rejaman berapi. Rejaman api yang dilontarkan oleh malaikat penjaga langit.
Setengah ulama menyatakan Syihab ini ialah bintang yang bercahaya dan membakar. Setengah menyatakan ia syu'latun sati'ah minan nar, iaitu seperti obor api. Syu'lah. Syu'lah ni obor. Nariyah. Syu'lah nariyah ataupun syu'lah sati'ah minan nar. Suatu bentuk obor api yang terang yang akan menghujani serta merejam syaitan setiap kali mereka mencuri. Untuk mencuri dengar, mereka tidak mampu lagi curi dengar. Ini antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tuan-tuan sekalian, kalau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli sihir masih ada peranan yang besar. Bahkan kita lihat kisah hatta pada zaman Nabi Isa, ahli sihir masih lagi memainkan peranan yang besar. Zaman Nabi Musa, Fir'aun sendiri ada ahli sihir. Tapi bila zaman Nabi Muhammad SAW, ahli sihir tenggelam. Raja-raja Parsi atau Rom tak mampu gunakan khidmat ahli sihir. Tenggelam. Peranan ahli sihir tenggelam. Demikian juga bomo-bomo tenggelam. Bila berhadapan dengan kemunculan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu kalau kita lihat banyak doa yang Rasulullah ajar bagi melawan sihir. Bagi memelihara diri kita daripada gangguan syaitan. Baik anak-anak kita, baik kita dalam perjalanan, ketika makan, ketika tidur, ketika semua keadaan, Rasulullah ajar kepada kita doa-doa melindungi diri kita pada syaitan yang tidak pernah diajar oleh Nabi-Nabi terdahulu. Yang ini tidak diajar secara banyak. Ya, dia ajar. Tapi tidak secara menyeluruh sebagaimana Nabi SAW. Menyebabkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ahli sihir tak ada kedudukan. Kalau dahulu, zaman-zaman Nabi-Nabi dulu, ahli sihir berada di sebelah raja. Menjadi orang penting raja. Bukan orang yang berperanan besar. Tapi bila datang Nabi Muhammad SAW, antara pekerja yang mula-mula mengganggu ahli sihir, mereka tak berperanan. Lihat bila kita faham Islam, Tok Bomo pun tak laku. Kita faham Islam. Kita terima qada dan qada Allah. Kita yakin yang sembuhkan kita Allah. Maka Tok Bomo boleh gulung tikar. Nak long pun tak lulus. Tak ada income lagi. Kenapa kebenaran Islam tu datang? Dan ini kesan besar. Dan sebagaimana kita sebut daripada hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, pintu langit semua ditutup, syaitan tak boleh curi rahsia. Apa pun yang datang hari ini daripada mulut bomo mereka pembohongan. Ya kalau betul kebetulan. Bukan dia betul tapi kebetulan dia. Yang dicampur aduk dengan 99% pembohongan. Betul tu 1%, 99% itu dicampur dengan kebatilan. Yang betulnya mungkin dia kata ni kena buat dia orang, itu mungkin betul. Tapi dia pula reka orang ni begini, orang ni begini, itu semua pembohongan dia. Dia goreng macam tu. Yang betulnya mungkin 1%. 99% lagi pembohongan. Kelihatan tertutup pintu jin, pintu syaitan. Kata Allah lagi, sebab menceritakan bagaimana langit dipelihara, wal arda madadnaha, dan lihatlah bumi dan hamparannya. Kami menghampakan bumi supaya mudah kamu berjalan cari rezeki. Wa alqaina fiha rawasiya, kami tetapkan, kami kukuhkan bumi ini dengan gunung ganang. Rawasiya. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan pada bumi ini min kulli syai'in, semua tanaman mauzun mengikut aturan, susunan. Balak macam ni, yang ni berbuah, yang ni cuma berdaun, yang ni begini. Semua mauzun. Saling melengkapi. Dan saling seimbang. Kalau hutan tadi, semua tumbuhan itu menyeimbangkan hutan tadi. Dan semua tumbuh-tumbuhan ini menyeimbangkan kehidupan manusia. Yang boleh makan cara ulang, yang boleh makan cara buah, yang mungkin makan secara batang, semua boleh. Ada pokok yang kita makan buah dia, buah sekian-sekian. Ada pokok kita makan daun dia, ini ulang-ulang, makan daun dia. Ada pokok kita makan akar dia. Yang lain kita tak makan akar dia makan. Akar tongkat ali, makan. Ada yang mungkin kita makan batang dia. Misalnya, sawi ke kangkung ke, makan batang dia. Ada pokok yang kita mungkin makan sekian. Semua benda ni, kata Allah, mauzun. Mengikut aturan dan susunan Allah. Semua tumbuh-tumbuhan. Ada yang dimakan untuk sebagai ubat. Ada makan untuk lazat. Ada dimakan untuk sekian. Semua ada. Semuanya kami tumbuhkan. Dalam ayat ini Allah nak beritahu, kami mudahkan pencarian rezeki kamu. Kami mudahkan jalan-jalan pencarian rezeki kepada kamu. Dengan kami tumbuh, kami jadikan pertama bumi itu mudah kamu berjalan.
Kemudian kami jadikan gunung ganang menstabilkan pergerakan bumi tadi. Sehingga kamu tak berpusing-pusing dalam tu. Dan kita tahu bumi ni memang bergerak. Matahari bergerak. Tapi Allah pasakkan dengan gunung supaya dia stabil. Kita berjalan tanpa ada sebarang gangguan perjalanan kita. Kemudian Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Dan kami jadikan kehidupan yang baik untuk kamu. Segala rezeki kamu ada. Wa man lastum lahu birazikin. Dan ada makhluk yang kamu tak ada kena mengena dalam beri rezeki pada dia. Kata Allah nak beritahu, banyak mana makhluk atas muka bumi ini, kita tak boleh campur urusan rezeki dia. Kita tak mampu. Allah jadikan gajah sebagai contoh. Ni makan 200 kilo sehari. Ni kalau orang ambil gajah tak dalam zoo, bankrupt zoo. Bankrupt. Itu banyak zoo, tak banyak gajah. Bagilah 2 ekor buat kena. Cuba dia bela banyak sikit, bankrupt zoo. Allah dah susun binatang-binatang hidup, cukup rezeki mereka. Harimaunya, singanya, semua cukup rezeki. Kamu bukan beri rezeki pada mereka. Bukan kamu bagi rezeki, kata Allah. Kita mungkin nampak yang kita bagi rezeki anak kita, sepupu kita, saudara mara kita. Yang realiti yang banyaknya, وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ. Banyak makhluk Allah tak ada kaitan dengan kamu rezeki dan bagaimana mereka hidup. Kerajaan tak bagi rezeki. Jutawan pun tak bagi rezeki. Makhluk ni hidup dengan tenang. Cukup rezeki mereka. Mungkin yang kita sibuk bagi rezeki lembu sebab kita nak jual. Kambing kita nak jual. Tapi betapa banyak binatang-binatang lain kita tak pernah fikir tentang rezekinya. Mereka cukup rezeki. Siapa bagi rezeki? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok alam binatang yang hebat, rantaian makanan yang hebat. Ada ular makan burung, ada burung makan ular. Ada burung yang makan ular. Ada yang ni dia makan yang ni. Yang ni pula makan benda yang sama. Ada yang makan pasangan dia. Ada setengah-setengah binatang, bila mereka bersama, yang betina akan makan yang jantan. Makan jantan. Begitu Allah jadikan rezeki mereka. Kadang-kadang mereka makan anak dia. Ada tikus, dia makan anak dia sendiri. Bila dia orang buat kajian kenapa tikus makan anak sendiri. Biasa kita belajar binatang kan sayang anak dia. Bila dimakan pertama untuk mencukupkan protein dalam badan dia. Supaya dia dapat kerja, dapat cari rezeki untuk anak-anak yang lain. Yang kedua, kerana anak ni ada cacat. Maka dia tak akan biarkan tikus cacat membesar, maka dia makan yang cacat. Allah dah susun semua benda tu. Sehingga menjadi makanan dia. Ni burung hulang pula. Burung hulang tuan-tuan. Dia bertelur, dia beranak banyak mana, dia bertelur banyak mana pun. Yang hidup cuma seekor. Maksudnya, kalau ada 3 ekor dalam sarang tu, mereka akan bergaduh sampai 3 ekor. Dia tendang, menendang, tendang, menendang. Itu berulang, tak ada silaturahim, tak ada adik-beradik. Dia tendang, jatuh sampai mati. Dan mak dia memang buat sarang tinggi, senang. Jatuh, mati terus. Ya, ini cerita betul. Kalau tuan-tuan tengok di komentari dia, berulang dia akan sekor je hidup. Dan si ibu akan biarkan anaknya bertempur sama-sama. Siapa yang akan hidup? Untuk sekor je hidup. Yang ni yang akan diberi makan oleh mak dia. Sampai besar. Belajar, terbang dan seterusnya. Dan semua alam binatang ni, Allah dah susun rezeki mereka dengan cara luar biasa. Mereka menyimpan makanan sebagaimana kita simpan makanan. Allah Ta'ala suruh kita lihat. وَلَسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ. Banyak mana makhluk. Kamu tak ada kaitan rezeki dengan mereka. Dan mereka dicukupkan rezeki. Kita nampak kehebatan Allah menyusun semuanya ini. Wa in min syai'in, tidak ada sesuatu illa indana khazainuhu, melainkan kamilah yang menyimpan khazanah kekayaan, khazanah rezeki mereka. Wa ma nunazziluhu, kami tidak turunkan rezeki, kami tak keluarkan rezeki illa biqadarin maklum, melainkan kami keluar sikit-sikit. Tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala tak bagi rezeki kita selepuk tu banyak? Kalau rezeki saya katakan daripada mula saya lahir sampai saya mati, rezeki saya 8 juta, contohlah. Maka Allah beri, saya lahir tu dapat 8 juta. Tu je. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Walau basatallahu rizqa li'ibadi labagaw. Kalau Allah beri selepuk kepada manusia, mereka akan jadi sombong tak habis-habis. Supaya mereka terus meminta dengan Allah, minta. Kita, kalau kita ambil contoh, kita ayah. Tuan-tuan, ayah ni kita pun ada bajet untuk anak kita. Tapi kita pun tak bagi selepuk. Ni ayah bagi daripada tadika sampai sekolah menengah 20,000, ambil simpan. Tak mungkin ayah bijak buat macam tu. Ayah akan bagi sikit-sikit. Kadang-kadang ayah bagi tiap-tiap hari RM5 sehari, RM5 sehari. Kenapa tak bagi seminggu tu? Biar anak dia terus salam dengan dia. Biar anak dia cium dia. Biar anak dia peluk dia.
Dia rindu kata-kata anak, kata abah nak duit. Dia nak kata itu. Abah nak duit, pergantungan. Supaya si anak ni tak lari rumah cepat sikit. Nak lari rumah, ingat duit belanja esok ayah kasih. Kalau kita bagi selepuk, dia terus lari rumah. Sebab apa? Dah bagi selepuk sampai universiti. Daripada tadika dah bagi 50,000 ni sampai sekadar 3. Dia terus lari jauh. Tak lagi panggil kita, tak lagi sebut nama kita. Jadi sombong. Sama juga hamba Allah. Kalau Allah bagi sebut selepuk pada mereka, sombong. Tapi nunazziluhu biqadarin ma'lum. Kami berikan berperingkat-peringkat. Semua orang akan dicukupkan rezeki sebelum mati. Tapi Allah beri peringkat-peringkat. Ni umur kamu muda, Allah beri banyak ni. Masuk tua, banyak ni. Agak-agak dah nak mati, banyak ni. Akhir kira semua lengkap. Ini masa kamu susah, banyak ni rezeki. Bila kamu macam ni, banyak ni rezeki. Allah dah susung semua. Maka ada hikmah. Tetapi Allah nak beritahu kunci pemedaraan rezeki makhluk Allah di tangan Allah. Dan Allah menurunkan ikut kadar dia. Sebab tu kalau kita tak dapat hari ni, jangan duduk susah hati. Kadarnya akan keluar berikutnya. Hari berikutnya, hari berikutnya. Kalau hari ni kita rugi, jangan susah hati. Ada waktu Allah akan melengkapkannya. Maka semua susunan Allah kepada hamba-hambanya. Kata Allah, wa arsalna riyah, dan kami utuskan, kami kirimkan angin-angin lawakih. Perkataan lawakih yang bersifat mengahwinkan benih-benih, mendebungakan benih-benih. Angin menjadi ejen kepada, kita katakan, pendebungaan tumbuh-tumbuhan. Maka dibawa ni bunga jantan pada bunga betina, lalu jadi buah, lalu jadi pokok menggantikan. Seterusnya, ini lawakih. Sebagai proses bagaimana tumbuh-tumbuhan itu berkembang. Dan kita belajar dulu ilmu, bila pohon ni dia ada, kita katakan, dia ada kadang-kadang ejennya ialah lebah. Yang bawa pendebungaan pergi ke bunga ni, dia buat pendebungaan. Kadang-kadang ejennya angin. Tapi yang paling banyak ejen yang membentuk tumbuh-tumbuhan, yang kita kata menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ialah angin. Fa'anzalna minas sama', dan lepas dia dibungakan, dia membentuk benih, lalu kami suburkan dengan air yang turun dari langit. Turun daripada langit. Fa'asqainakumu, dan juga berperanan memberi minum kepadamu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan kamu tidak ada kuasa dalam bab hujan dan air Allah ini. Kamu tak boleh simpan air ini, Allah simpan. Kamu tak boleh halang hujan, Allah yang boleh halang. Kamu tak boleh turunkan hujan, Allah yang boleh turunkan. Allah kata, wa ma antum lahu bikhazinin, kamu tak boleh kuasai hujan. Contoh kalau kita kuasai hujan, tak banjir pula. Kalau kita kuasai hujan, tak akan kemarau pula. Kita kuasai hujan, okay, kita nak turun hujan banyak ni. Oh, dah nak banjir, stop. Tapi ini ialah urusan Allah. Allah boleh turunkan hujan tadi tak berhenti untuk satu tempoh yang panjang. Allah boleh jadikan hujan tu tak turun untuk satu tempoh yang panjang. Mungkin 3 tahun tak turun hujan. Ya, itu kuasa Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, la nahnu nuhyi wa numit, kami yang menghidupkan, kami yang mematikan, wa nahnul warithu, kamilah yang memiliki semuanya ini. Baik, kenapa Allah sebut benda ni semua? Untuk Allah tanya, sekutu kamu buat apa? Berhala yang kamu sembah tu buat apa? Patung-patung yang kamu semua buat apa? Ini yang Allah buat. Dan apa yang Tuhan kamu buat? Apa yang berhala kamu buat? Seolah-olah macam kita ni jumpa dengan penyembah-penyembah berhala nak tanya satu soalan. Berhala yang kamu semua tu buat apa? Dan bila mereka tanya Allah yang kita sembah buat apa? Maka ini jawapannya. Allah yang buat. Allah menyebut satu benda yang tak ada orang boleh dakwa dia buat. Bila Allah kata Allah turunkan hujan, saya pun turunkan hujan. Siapa turunkan? Benda-benda yang manusia tak boleh dakwa dia buat. Tak ada orang boleh mendakwa dia memiliki matahari, bintang, bulan. Tak boleh. Tak ada orang boleh mendakwa dia menciptakan langit, bumi atau menciptakan manusia. Tak ada orang boleh dakwa. Allah je yang mendakwa. Kerana Allah sebenarnya melakukannya. Menciptakannya. Maka Allah menyebut ini yang Allah buat. Maka apa yang berhala kamu buat? Apa yang sekutu kamu buat? Apa yang sembahan selain daripada Allah buat? Apa mereka buat? Ternyata tak buat apa-apa. Maka ini dalil ketuhanan. Maka apa dalil ketuhanan berhala itu? Apa dalil ketuhanan berhala? Ada tak dalil? Cuma nenek moyang. Datuk kami sembah, kita sembah. Dan moyang kami sembah. Memang kami daripada tanah besar saat sembah berhala ni. Memang kami daripada sekarang sembah berhala. Tak, dia buat apa? Berhala ni buat apa? Yang kami tahu berhala ni kamu buat. Kamu baru import ataupun beli daripada orang tu UK, orang ni UK. Kamu baru letak kat sini.
Bentuk ni pun baru kamu terilham nak bentuk macam ni. Lalu kamu kata dia Tuhan. Ini yang kata Tuhan muka berhala ni siapa ambil? Daripada mana? Yang kata okey Tuhan ni muka macam ni. Siapa tengok muka Tuhan? Tanya sikit lah. Dah tanya buat apa tak tahu buat apa. Siapa yang mula tengok muka Tuhan lalu buat patung ni siapa? Beritahu nama dia. Takkanlah nama penting ni kita tak tahu. Orang yang buat wudu pun kita tahu orang pertama buat wudu siapa. Tu benda-benda lekeh-lekeh pun kita tahu. Ini yang pertama tengok Tuhan. Takkan tak tahu siapa? Beritahu nama kami. Beritahu nama tu pada kami. Yang pertama tengok Tuhan lalu pun buat patung ni. Muka ni Tuhan ni kami tengok. Ni Tuhan ni macam ni. Semuanya ialah pembohongan. Yang Allah tak pernah turunkan apa-apa bukti, apa-apa dalil, apa-apa keterangan. Dan itu Allah Ta'ala menyebut. Ini yang Allah buat, apa yang kamu buat? Apa yang baru buat? Walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Kami tahu siapa orang yang berebut untuk buat baik. Walaqad alimnal mustakhirin. Dan kami tahu siapa yang berlambat-lambat menunggu peluang tertentu. Ada orang tunggu peluang Islam menang baru nak masuk. Ini golongan mustakhirin. Ada golongan yang memang mereka mendahului kebaikan. Mereka tak kira apa pun berlaku, mereka nak jadi orang pertama buat kebaikan. Dan dalil ini juga menjadi dalil tentang kelebihan sah depan. Kelebihan sah depan dalam solat, dalam perang. Kerana mereka ini mustaqdimin yang sentiasa nak berada di hadapan. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Ingat, hanya Tuhan yang akan menghimpunkan kamu semua. Kamu semua ni akan mati dan Allah akan menghimpunkan kamu semua. Innahu, dan sesungguhnya Allah itu hakim, maha bijaksana dengan apa yang diciptakan. Alim, dan mengetahui setiap makhluk yang diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.